Kalau kita nampak muslimat selagi kita hidup. Allahu Akbar. Sebab takut bila kita sebutkan namanya alam barzakh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100? Sebab ada 3 kali perkataan barzakh disebutkan dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. So sahih lah, dia adalah satu dinding yang memisahkan kehidupan dengan kematian. Mati sahaja, walaupun mati terhempas kapal terbang, na'udzubillah, pernah berlaku, kita terkejut satu ketika dulu. Mati kapal selam berada di dasar laut, ya Allah, kalau Nanggala tu katanya 2 kali bangunan KLCC ke dalam, barulah kita kenal hidupan laut. Lepas peristiwa tu baru kita kenal luasnya kuasa Allah di bawah. Mula orang kenang balik filem Titanic. Rupanya Titanic tu tenggelam 9 kali bangunan tertinggi di Dubai. Kita sampai ke dalam tu 9 kali bangunan tertinggi di Dubai. Yang Nanggala ni muslimat dirahmati Allah 2 kali bangunan KLCC. Memang logik akalnya kita takkan sampai ke dasar itu. Lebih-lebih lagi kalau Quran cerita Nuh, di dasar tu ada api. Macam mana pula dalam laut begitu besar ada api? Fahamlah kita dalam peristiwa tsunami baru ni yang air hitam naik ke darat setinggi pohon kelapa. Apa kata mereka? Masya Allah, bayangkan muslimat dirahmati Allah, mayat-mayat yang bergelimpangan itu tubuhnya seperti terbakar. Jadi orang tanya, pasal apa ya? Apa yang berlaku sampai terbakar ni? Macam naik belerang dalam laut tu, kan, menggulung tubuh mereka. Dan rupa-rupanya orang kaji juga muslimat, kalaulah ratusan ribu yang mati itu tanpa terbakar dengan belerang yang panas daripada air dari dasar lautan itu, bayangkan petugas-petugas kebersihan yang nak mengangkat mayat satu persatu. Busuknya luar biasa, sebab air nanah bisa keluar dalam pada kita tak mampu menguruskan mayat yang begitu ramai bergelimpangan. Tapi bila tubuh mayat hitam macam rentung terbakar, muslimat dirahmati Allah, kuranglah perut-perut yang pecah, kurang. Ya Rab, semuanya kerja Allah. Jadi bila kita nampak sebenarnya apa yang Allah nak tunjuk dalam peristiwa kapal selam tu, Allah nak suruh kau tengoklah betapa besarnya apa yang Allah dah ciptakan. Kamu baru hidup di atas tanah ni, tengok tanah runtuh pun kita dah takut. Tengok projek-projek jalan raya ni dah berapa kali dah mengorbankan. Ya Allah ustazah, sekarang saya takut keluar rumah. Kenapa? Takut benda ke atas tu jatuh juga. Silakanlah kat duduk saja, tak payah beli apa pun. Masalahnya muslimat, ketika orang tu jatuh, pernah tak dia berdoa demikian? Benda tu jatuh saat dia ada kat situ. Kereta depan boleh nampak bongkah jatuh. Ya Allah, tadi aku baru lalu situ. Kenapa bukan aku yang kena? Bukan minta, tapi di sinilah qaddar Allah, takdir Allah. Jadi kenapa kita hanya duduk kat rumah ni muslimat dirahmati Allah dalam keadaan kita dah boleh penuhkan masjid surau, tapi banyak kosong. Saya sangat berduka cita kalau jawapan datang masjid takut COVID. Tolong patuh SOP. Itu je kita pesan. Muslimat dirahmati Allah. Hari ni kita sedih. Ulama buat keputusan demikian-demikian, semua difitnah yang begitu dahsyat. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Mereka tidak akan membuat satu keputusan kalau tak perlukan muzakarah dalam zaman sekarang ni. Jadi kita siapa? Mau tanya ustazah, apa pandangan ustazah sekian? Ustazah jawab mudah je. Ustazah ni ikut apa yang telah ditetapkan. Ustazah tu sami'na wa ata'na sangat. Dajjal lah tu, Yahudi lah tu, na'udzubillah. Muslimat, tolong berhenti daripada semua itu. Kita Ramadan, sayangnya dengan ibadah kita. Mereka bukan buat keputusan tanpa rujukan. Masya Allah, ketika ustazah bersama dengan Menteri Agama dalam program tausiah para pendakwah dengan Menteri Agama, saya nak menitik air mata bila dia sebut pukul 2 pagi mufti daripada Mesir telefon nak bagi tahu yang dia rujuk semalam dalam kitab sekian-sekian, 4 buah kitab muktabar duduk kat depan ni, dah dapat dah jawapan, maka bagi keputusan melalui telefon. Saya kata, bila masa dia pun tidur ni, hanya bincang bab-bab ni untuk buat satu kata sepakat. Kita pula tak payah buat rujukan apa-apa muslimat, ikut nafsu kita bercakap. Bukankah ini fitnah akhir zaman? Jadi tolonglah, kesian.
Bukan kesian pada mereka, kesian pada kita. Kita rasa kita dah banyak dah buat pahala, ibadah untuk menuju ke alam barzakh, tapi akhirnya punah. Nampak tak muslimat? Macam mana liciknya musuh-musuh Allah ni untuk menggelincirkan iman orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi akhirnya kita kata kita dah buat persiapan untuk kembali ke alam barzakh, tapi rupa-rupanya di sisi Allah zero. Ini yang paling kita takut. Okay? Jadi perbaiki. Saya juga merujuk pada hari ini muslimat dirahmati Allah pada kitab di balik tabir kematian. Bukan tajuk mana. Ada sahabat kita tanya, Ustazah guna buku ni ke hari ni? Tak. Saya cuma nak ambil ayat Quran yang ada di dalamnya. Pada surah An-Nisa ayat ke-48. Surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi persiapan menuju alam barzakh yang pertama, tolong berhenti daripada semua perkara syirik. Muslimat, kita kadang-kadang, baru-baru ni saya didatangi oleh seorang hamba Allah. Ustazah, saya takut. Ustazah, saya ni masa umur 20-an, anak baru seorang, saya dah buat perkara syirik. Syirik apa ni kak? Saya takut Ustazah, mak saya yang suruh saya buat perkara syirik. Sebab ketika itu suami saya panas baran sangat-sangat. Jadi mak saya kesian kat saya. Mak saya suruh pakai alat ni bla 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 bla, buat macam ni kat suami saya. Kan kita ni sebenarnya banyak lagi kerja lain. Tak sempat nak dengar daripada zaman umur dia 20-an sampai sekarang dah umur 50 lebih. Kalau dia cerita semua jenuh lah Ustazah muslimat. Jadi saya tanya satu je, sekarang buat lagi ke tidak benda tu? Tak buat lama dah Ustazah. Faham tak muslimat? Dia dah berhenti lama. Dosa, bila kita tahu benda tu dosa, lebih-lebih lagi dosa syirik, tahu dah, terus stop. Taubatan nasuha, tak nak buat lagi dah. Bila akak berhentinya? Lama dah. Masa anak kecil-kecil lagi lama, akak tak nak buat, akak terlibat dengan dosa syirik ni. Okey, berhenti, stop. Tapi sekarang tengok, ni meremang bulu roma nak cakap. Bila kita melakukan satu dosa yang Allah murkai, muslimat, kadang-kadang dia tak payah tunggu selepas kita mati, yakni alam barzakh tu kita dapat hukuman, tapi atas dunia lagi telah dihukum oleh Allah. Ini maksud neraka yang diawalkan. Kenapa ya muslimat? Dia rasa tak tenang dengan dosa lama yang dia dah buat. Saya kata, kak, akak kata dah berhenti. Okey, habis dah cerita tu. Sekarang ni saya nampak akak orang yang beramal solehat insya-Allah. Tapi ustazah, dia jadi murung. Suami dia kata sekarang dia sakit. Anak-anak dia kata dah lama dah dekat setahun tak nampak mak dia senyum. Kenapa sampai macam ni? Lembik, lemah, dia tak boleh nak bangkit pun. Sebab dalam minda dia kata, Allah terima ke tidak dosa aku yang dulu yang aku dah bertaubat tu? Muslimat, kita akan jadi macam tu kalau kita nak cuba ambil kerja Allah. Faham maksud? Kita berdosa, tidak ada orang yang bersih dari dosa. Semua berdosa. Tak perlu canang-canangkan pada orang lain. Belajar cari ilmu macam mana nak stop, nak dapat kekuatan untuk stop benda yang dosa tu. Dan benda dosa ni bila kita stop, gantikan kekosongan lompong-lompong yang dulu penuh dengan dosa dengan amal solihat. Buat je, tahu benda baik buat, tahu benda baik buat. Datang, apa guna kau sembahyang? Dulu kau tu syirik kepada Allah. Bukankah orang syirik tu Allah tak ampunkan dosa? Ini permainan yang buat kita tak tenang. Itu berlaku kepada sahabat kita ni. Sebab tu dia jadi kemurungan. Kenapa saya nak cerita? Bukan kalau lepas ni Kak Teh datang, siapa Ustazah? Orang Ibnu Abbas ke? Memang takkan jawab lah muslimat. Memang takkan jawab. Tapi saya kata aku kena cerita ni pada masyarakat. Kesian kakak ni. Duk sembahyang datang bisikkan, kau sembahyang pun Allah tak terima sebab dulu kau buat dosa syirik. Kau tak cerita dekat laki kau. Akhirnya muslimat, dia bercerita kat suami dia. Suami dia daripada tak tahu jadi tahu. Dia nak tebus dosa. Ni yang paling kelakar sekali Ustaz nak cerita. Nak tebus dosa dia tu siap. Bang, saya nak hadiahkan abang. Abang kahwinlah satu lagi. Saya tak guna dah ni di sisi abang. Saya kata jangan offer-offer macam tu kak. Ustazah Zai sebut kan. Ni yang dengar ni orang lelaki juga. Orang tu elok je, jangan dia jolok sarang tebuan. Suami akak tu insya-Allah baik. Akak dah mengakui kesalahan. Ya, suami akak tak pernah. Akak dah siapkan dah seorang perempuan ni untuk dah nak nikah dah diorang. Suami akak moncong tak nak. Sebab nak bininya sihat.
dipaksa kahwin oleh isterinya dengan perempuan baru. Faham ke tak faham? Tapi tengok macam mana syaitan sangat licik. Dah jadi, dah nak nikah, dah aturkan pernikahan ni, dia pula kata, bang tak payahlah nikah bang. Dah jadi macam orang gila tau muslimat. Saya kesian orang perempuan penuh dengan emosi, dia sampai ke tahap macam tu. Akhirnya dia berlaku kemurungan, stres yang melampau. Saya pujuk dia, akak ni takkan sihat selagi mana akak biarkan hari-hari akak tanpa majlis ilmu. Wallahi sahabat, tolong jangan berhenti dengan majlis ilmu. Walaupun hari-hari kita mendengar ulangan yang sama. Sebab dengan ilmu kita dapat satu terapi. Walaupun kita tak tanya soalan tu, kadang-kadang satu tajuk yang tak ada kena-mengena kita nak ambil tahu, tiba-tiba ustaz tercakap benda tu. Betul lah ya Allah. Jadi kita macam dapat jawapan. Tak perlu cerita dosa silam kita kepada orang lain. Dan orang macam ni sebab dia nak sangat meraih simpati kononnya daripada Allah, dia bercerita. Jiran dia datang cerita, dulu saya buat dosa syirik kat suami saya. Akhirnya semua orang tahu. Inilah gangguan syaitan kepada orang perempuan yang penuh dengan emosi. Saya sangat kesian. Jadi bila kita tahu Allah tak ampunkan dosa syirik, di sana ada banyak ayat yang mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Bukankah rahmat Allah sahaja yang mengundang kita masuk ke dalam syurga? Muslimat dirahmati Allah, syaratnya sekarang akak memang dah berhenti. Ya ustazah, saya dah berhenti, saya tak buat dah dosa tu. So akak jangan ambil kerja Allah. Allah ampun ke tidak, itu bukan kerja akak. Buat je. Jadi muslimat, macam mana syaitan melekakan dia? Dia termenung, kalau aku solat pun tak guna, yang tu entah Allah ampun ke tidak. Faham? Jangan ambil kerja Allah. Allah suruh kita taubat, taubatan nasuha. Sekarang untuk melangkah ke hadapan, muslimat dirahmati Allah, terus buat kebaikan. Inilah persiapan menuju alam barzakh.